Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fadhil Imam Al-Jatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang ada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menggunakan di sini Mastika Hadis jilid yang kedua. Kita baru je selesai membincangkan berkaitan dengan kelebihan masjid, termasuk Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Tiga masjid tu. Kita baca hadis yang terakhir sebelum kita habis bab masjid ni. Muka surat 275 bagian dari kitab edisi Jawi, hadis yang ke-186. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, jelasnya kemuliaan ketiga-tiga masjid yang tersebut ditegaskan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasuddur rihalu illa ila thalathati masajida al-masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepatutnya, yakni bersusah payah keluar belajar berlayar untuk menziarahi mana-mana masjid kecuali untuk pergi ke tiga-tiga masjid yang berikut: Masjidil Haram, Masjid Ar-Rasul yang di Madinah, dan serta Masjidil Aqsa. Demikian kedudukan masjid di dalam Islam. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi orang-orang mukmin yang sentiasa memakmurkan masjid dan surau dengan amal bakti dan dengan menjaga kehormatan dan mematuhi hukum hakamnya serta adab peraturan sebagaimana yang sayugianya, sewajibnya, sebagaimana yang sewajibnya. Baik, tuan-tuan, ini hadis yang ketiga berkaitan dengan kelebihan tiga-tiga masjid. Ketiga-tiga masjid kita dah bincang dah. Setiap satu masjid ada kemuliaan dan kelebihan dia. Dan hadis pada malam ni menunjukkan pada kita bahawa betapa kalau nak bersungguh, nak cari ruang yang bersungguh-sungguh, maka yang paling layak untuk bersungguh-sungguh ni adalah tiga masjid tu. Jadi saya mohonlah pada tuan-tuan yang belum ada ruang untuk pergi Mekah dan Madinah untuk umrah ni, kita memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah orang yang terpilih menjadi tetamunya akan dibawa oleh Allah, walaupun pelbagai cara macam mana kita tak tahu, tapi Allah akan bawa kita. Cara macam mana tak tahu, tapi tuan-tuan doa, insyaAllah orang yang jadi tetamu ni dia special lah. Kalau Allah pilih dia jadi. Saya tak ingat cerita ke tak tuan-tuan berkaitan dengan seorang makcik tu kan. Dia pergi Mekah, ada seorang syekh dekat Masjid Quba. Dia sembang dengan orang ramai yang mai kat Mekah masa tu. Dia tanya, hang mai Mekah berapa kali? Hang mai haji berapa kali? Dia tanya lah. Kebanyakan lah Arab Lebanon, ada Arab Iraq, ada macam Arab Yaman lah, apa engkau macam-macam. Dia kata sekali, ada yang kata dua kali, ada yang kata tiga kali. Syekh tu tanya, mau dah aku cerita dekat hampa cerita seorang pemuda yang sejak 30 tahun sampai hari ni tak pernah dia tak pernah miss untuk tunaikan haji. Untuk sejak 30 tahun dulu, sejak aku duduk di sini, setiap tahun aku akan nampak dia akan mai haji, dia akan mai jumpa salam dengan aku.
Aku tanya kat dia satu hari, macam mana setiap tahun hang boleh main Mekah ni? Dia kata dulu masa aku main pertama kali Mekah ni, sekali tu kami dalam perjalanan daripada masjid nak pergi Tanaim untuk buat umrah. Dalam van tu, macam coaster lah, macam van tu, aku naik dengan isteri aku, dan ada seorang makcik tua duduk di belakang. Masa kami naik, tuan-tuan tahulah driver Pak Arab ni, dia bukan macam driver kita, semua jenis pecut laju punya. Bukan Arab Mekah pun, Arab Yaman lah, Arab Mesir lah, ikut dan Arab yang dia bawa kereta orang tu. Pakistan, Bangladesh pun ada. Dia kata masa mereka duduk jalan suami isteri, isteri dia kata kat suami dia, abang pi belakang, abang suruh makcik yang duduk belakang tu mai duduk sini. Makcik tu duduk belakang, takut dia terentak jadi sakit pula, kesian kat dia, dia dah berumur dah. Abang pi tukar dengan dia, kata mai duduk dengan saya. Suami dia bangun, pi kat belakang. Suami dia kata, makcik macam ni, makcik mai duduk depan lah, saya duduk belakang sikit. Saya taklah tua, maksudnya saya mampu lah, orang bawa macam ni pun tak okey sikit, makcik duduk depan. Isteri dia bangun, makcik tu jalan, isteri dia pegang tangan makcik tu, pergi duduk sebelah tu lah. Masa makcik tu bangun, makcik tu jalan, makcik tu cakap kat dia, makcik tu kata kat dia, makasihlah nak bantu makcik, moga Allah pilih mai hang ni ke Mekah setiap tahun, dia kata. Makcik tu doa macam tu je. Dia pun ingat tak ada apa, biasa makcik-makcik kita tolong dia doa macam tu lah. Start daripada tahun tu, setiap tahun ni aku mesti dapat ruang. Ada orang belanja aku, ada orang ruang kat aku, ada orang bagi kat aku duit, ada orang tak boleh pergi ganti dengan aku. Tapi ikut mana pun aku tertunggu-tunggu ya. Ada sahaja ruang yang Allah akan izinkan aku untuk menjadi tetamu Allah. Berkat siapa? Berkat tolong makcik tadi tu. Dia pun tak tahu makcik tu siapa, wali Allah ke, malaikat ke, tak tahu siapa. Tapi dia tak henti buat benda baik, walaupun kecil dia dapat kelebihan. Jadi kita kadang-kadang bukan masalah duit, nak pergi umrah ni bukan masalah duit. Duit tak tepi Zat. Dia macam orang keluar jemaah lah, 4 bulan, 40 hari, dia bukan isu duit, isu keinginan. Jadi kalau orang nak, insyaAllah Allah bawa dia pergi. Sama macam Mekah Madinah ni lah. Mekah Madinah ni dia bukan masalah duit, masalah keinginan kita. Kalau Allah pilih, insya-Allah kita ada ruang. Baik, masuk dalam bab berikutnya 2.1, sembahyang jemaah dan hukum hakamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua secara berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka yang semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dan menjadikan imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-sama. Dalam hadis pula diterangkan atau kelebihan sembahyang berjemaah seperti berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Baik. Sembahyang berjemaah ni maknanya adalah sembahyang 2 orang dan ke atas lah. Kalau kita sembahyang seorang, kita panggil sembahyang infirad. Infirad maksudnya sembahyang seorang. Kalau sembahyang berdua dan lebih pada 2 orang, nama dia sembahyang berjemaah. Dia ada 2 isu. Satu, sembahyang berjemaah di rumah. Satu, sembahyang berjemaah di surau dan di masjid. Dua-dua ada kelebihan dia. Isu berkaitan sembahyang berjemaah di cerita ni adalah bukan sahaja di masjid. Katalah tuan-tuan sembahyang jemaah ni di pantai. Contoh, kita ada team building, Zuhur kita sembahyang bersama dengan team building kita. Geng perempuan masuk dalam chalet tu pergi sembahyang kat dalam. Kita geng-geng lelaki, kita kata sembahyang tangi je lah, ambil sembahyang dengan ayat laut.
Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Ayat la ilaha yang mutlak. Ambil sembahyang apa semua habis, takbir, menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar, takbir sembahyang. Ustaz, kami tak sembahyang jemaah dekat masjid dan surau, kami dapat pahala 27. Dapat, insya-Allah. Kerana sembahyang berjemaah, maknanya rupa sembahyang tu berjemaah tu dah melayakkan kita untuk dapat pahala 27, pahala kali ganda. Ataupun sembahyang di mana-mana lah. Sembahyangnya tu bukan di masjid, di atas gunung ke, kita pergi hiking ke, pergi mana-mana ke, kita sembahyang di lokasi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita bincang antara tempat yang afdal, kalau walaupun sembahyang di rumah dapat juga. Tapi kalau kita bincang bab mana yang lebih afdal, maka tu tak payah bincang, kerana pasti dan mestilah yang lebih afdal tu adalah di surau ataupun di masjid. Sebab apa? Sebab itu panduan Nabi SAW. Kita kalau kadang-kadang terlambat tersemayang kat rumah, kita jangan jadikan alasan tu kata alah Nabi pun semayang kat rumah macam tu. Saya tak tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah jumpa hadis, boleh dah bagi tahu kat saya. Masa Nabi sihat elok, saya peribadi saya tak pernah jumpa Nabi semayang kat rumah. Masa Nabi sakit, Nabi semayang kat rumah lah. Sebablah hadis Bukhari sebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abbas radhiyallahu anhu dan seorang lagi nama dia adalah Sayyidina Ali, dua orang papah Nabi SAW masa di hujung-hujung usia. Masa tu Nabi gagah lagi nak main masjid. Masa tu Sayyidina Abu Bakar tak jadi imam, jadi imam tak jadi, macam tu lah. Dalam keadaan tu Nabi jalan, tetapi ketika Nabi jalan tu hatta lahu khattun fil ardi, sehingga tapak kaki Nabi bila jalan tu ada line. Maknanya Nabi jalan, Nabi tak larat, Nabi ada line. Nabi jalan, Nabi tak larat, Nabi ada line. Maksudnya sambil jalan, sambil jalan, sambil seret. Sambil jalan, sambil seret. Maknanya kesungguhan Nabi SAW, walaupun peringkat macam tu, sakit tak sihat, Nabi tetap main semayang dekat surau dan masjid lah, kalau bahasa kita sekarang ni. Jadi afdal mestilah di masjid dan di surau. Itulah tempatnya, pandangan Allah SWT, rahmat dan sebagainya. Ada beberapa hikmah. Tujuan atau hikmah disyariatkan sembahyang berjemaah adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk menegakkan syiar di mata sahaja, di mana sahaja umat Islam berada. Jadi bila kita mai sembahyang daripada rumah, pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban jahanana, mai balik, dan kita azan di masjid, azan di surau, itu nama dia syiar. Tengok di traffic light dekat maghrib, geng-geng kau pakai kopiah, banyak duk tunggu dengan motor nak pergi masjid, geng-geng pergi masjid ni apa, geng-geng surau naik motor, jalan kaki mai. Maksudnya azan maghrib je macam semut kita di mai ni. Itu nama dia syiar agama. Kalau kita semua semayang kat rumah diam gitu je, orang yang luar dia main duduk sini pun tak tahu, tempat ni ada orang Islam ke tak ada ni? Aku tak nampak orang main semayang apa semua. Bila azan orang akan main semayang, bila azan orang akan main. Dia sebahagian daripada syiar agama. Termasuk dengan laungan azan yang kita buat tu, termasuk dalam syiar agama Allah SWT. Untuk menyatu padu masyarakat Islam supaya mereka dapat berkenalan, beramah mesra, bekerjasama untuk kebaikan bersama-sama, dan berdasarkan perpaduan persaudaraan masyarakat. Jadi salah satu tujuan yang lain adalah untuk menyatu padukan dan berkenalan di antara satu dengan lain. Jadi bila orang main semayang, kita hak main semayang ni, jadi bila kita jumpa kat luar, ni jemaah Zilus ni duk main selalu ni. Cuma tuan-tuan perasan tak, di kalangan kita hak main semayang ni, kita tak berapa kenal. Kita kenal surface je, kenal luar. Pak Haji ni duduk tang tu, Pak Haji ni duduk tang ni. Orang kenal lah sikit. Macam orang-orang yang dikenali, orang kenal lah. Prof kita, Imam kita duduk masak, Mahmud Rahmatullah. Tiga orang kenal lah. Latar belakang lebih sikit. Biasa-biasa pernah jumpa ni, tapi tak tahu macam mana. Tuan-tuan tahu saya bagi cadangan apa? Sekali-sekala. Bukan selalu, sekali-sekala, bila-bila buat makan. Jangan nasi. Tak buat nasi pun tak apa. Hopok lekor pun boleh. Dengan teo saja duduk sembang. Sembang ni saya tengok dia mengeratkan silaturahim dia lebih sikit. Kalau kita sekadar semayang balik gitu pun bagus, ira cantik. Kenal juga. Tapi dia lebih mesra. Konteks kita di Malaysia dan Pulau Pinang ni, makan lah. Kari pak saja pun tak apa, teo saja pun tak apa. InsyaAllah total lepas isyak kita ada jamuan teo. Dia bawa tadi hepa ni, kedekut piang lah, teo saja.
Tak apa. Janji tengok tak apa. Kopok lekor boleh. Kopok ganu boleh dia beli kedai kita. Kedai mamu kita ni kan. Ada kedai runcit kan. Beli kopok lekor. Goreng awal sikit. Buat main. Cicah sos. Ui selera tuan-tuan. Saja duduk sembang tu. Kan nak buat apa. Sambil sembang tu kadang dia main idea tau. Jom kita buat ni. Jom kita buat ni. Jom kita buat tu. Jom kita buat ni. Dia idea tu main. Lepas main yang balik tu jadi tak dan. Adalah 2, 3, 4 orang jadi kaki lepak kedai. Mengeteh tu depan TV ya. Tapi dia bukan apa pembentuk idea surau. Bila kita duduk ramai, dia sebenarnya dia ni masak, dia ni basuh, dia ni kemas. Semua tu jadi macam satu persaudaraan sikit. Dia lebih kontak Malaysia ni lah. kontak mana-mana aku nah saya rasa kalau makan kedai ni insya-Allah semua jadi kawan baik sikit lah. Jadi kawan tu tengok hari ni orang buat kopok lekor, aku pun nak buat kenduri lah sekali-sekala. Dia buat kenduri apa-apa. Jadi sebulan tu 2 kali ke 3 kali. Tengoklah ustaz mana dah tu buat tu. Kalau boleh siap-siaplah jadual. Jadual kita ada 3, contohnya kuliah kita ada 16 hari. Ustaz mana kita ada makan, buat kala merah sikit. Buat kala merah sikit. Sebulan 2 ustaz. Bulan depan ustaz lain pula. Bulan depan ustaz lain pula. Jadi orang bertengok jadual, merah ni ada kedarah ni. Depa pun timai ke tak apalah dia main untuk kedarah pun tak apalah. Permulaan kan. Tapi bila dia main kuliah bagus juga kuliah-kuliah ni. Aku bukan pandai sangat. InsyaAllah hari tak ada merah pun dia main. Hari dia merah dia tetaplah main juga. Tu istiqamah. Hari tak ada merah pun dia akan main juga. Jadi dia mengeratkan tujuan dia semain jemaah lah. Jarang orang tengok merah, dia akan main isyak saja untuk kedarah. Jarang orang tu. Tu memang tak gula sedih bagai kan. Dia tak malam ni ada kedarah, isyak aku pergi sembahyang sini. Maghrib dia tak main. Tu nama dia hantu ayak. Jenis tu rendam dan kolah. Dia nak main makan saja. Untuk membentuk mereka sebagai umat yang berdisiplin dan mematuhi apa yang ditetapkan sebagai yang terdapat dalam peraturan hukum, imam dan makmum. Jadi bila kita main sembahyang berjemaah ni, sebenarnya Islam ajak kita peraturan lah. Peraturan dan disiplin. Pukul berapa main, pukul berapa sembahyang, iqamah, imam ikut, rukuk, jangan laju, jangan buat kalut lebih pada imam. Imam rukuk, bawa orang rukuk, imam sujud, bawa orang sujud. Kadang awal sangat nak pergi mana, imam tak habis lagi sembahyang. Lok saya nak cepat sembahyang, tak ada sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu imam ikut semua elok. Maka disiplin umat Islam. Saya tengok kadang-kadang tu Korea, Jepun kawat kan. Tengok dia berkawat menyilang tu. Tak kena. Tak kena tak apa, ada motor pula lalu. Kawat menyilang ada motor. Motor tu berlalu tutup mata. Tak kena. Motor tu pusing balik ke sini. Tak kena juga. Apa maksud dia? Timing, disiplin yang sangat tinggi. Kita dalam Islam ada. Kalau tuan-tuan tengok, satu perkataan saja boleh menyebabkan 3 juta manusia berdiri dalam saf. Apa dia? Di Mekah. Tu Imam Bilal akan kata, "Sawu sufufakum." Dia akan kata. Sebut kata saf dia, siapa dia akan kata? Imam Sudais akan kata. Dia ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamah bunyi kan. Mekah tak bunyi saf, dia tak kata begitu. Mekah pegang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Dengar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Semua manusia yang duduk berselerak, duduk dalam barisan. Kalau tuan-tuan boleh ambil drone bubuh di atas, boleh tengok macam mana pembentukan saf dengan cantik kemas daripada tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3, 2, 1 dekat dataran semua tu. Ada orang masuk Islam disebabkan disiplin luar biasa. Seluruh manusia yang duduk di situ, berjuta-juta manusia, hanya boleh dengan segera ikut hanya bila dengar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajaib itu. Maknanya disiplin sangat tinggi. Tapi bila dia main dalam kehidupan, kita tak bawa benda tu dalam hidup, kita tinggal dalam semayang ya. Kawan kita telefon, kita kata on the way. On the way tu hantu ayam yang rajau. On the way dia bawa kamu tidur. Ni mana ni? On the way ni. On the way apa tak tahu. Dia tak abang on the way apa. Rupanya on the way pergi tandas. Dia nak mandi. Dia tu on the way tu terus. Itu keras saja betul. Dia kena scan dengan dia tu. Dia kena rajau. Jadi janganlah apa yang kita belajar dalam semayang kita bawa kat luar. Kadang jam, benda di luar kawalan tak apalah. Tapi maknanya benda tu tak melibatkan benda lain. Kita aja. Maksudnya sikap kita tu kita jangan buat. Yang keempat, untuk menanam dasar persamaan yang sejati, kerana dalam masa sembahyang berjemaah di masjid, di surau atau di mana sahaja tidak ada taraf tinggi rendah, malah semuanya setaraf dan setara.
Siapa yang datang lebih awal digalakkan mengambil tempat di barisan saf yang pertama, dan siapa yang lambat akan bertempat di baris yang akhir. Itulah sembahyang jemaah ni Allah ajak kita. Hang pemimpin ke, hang rakyat ke, main lambat duduk belakang, main awal duduk depan. Tapi sekarang ni pemimpin dia bagi duduk depan kan, dalam untuk mudahkan mereka orang nak jumpa salam. Lagi dia punya PA duduk tu, dia duduk sini, dia duduk sini, susah tu. Ini biasa kita pun tahulah. Kadang TYT mai dia bagi duduk depan, memudahkan dia nak salam orang, nak jumpa orang. Itu keistimewaan kita bagi. Tak apa. Maknanya kalau orang biasa hak lain mai, kita tak boleh mendabik dada. Saya beritahu tuan-tuan contoh. Allah ni sebenarnya dia ajak kita supaya buang sifat sombong bila kita mai sembahyang jemaah. Mungkin kita ni ada jawatan, orang kaya, orang hebat, orang kenal, orang cium tangan lah, apa semua hebat kita ni lah. Tapi bila kita main surau, main masjid, orang tak kenal kita. Kita main biasa je. Kita main biasa je, orang tak kenal kita, duduk di saf yang sama. Di tempat kerja kita, ada pakcik tu kerja cleaner. Pakcik tu kerja cleaner. Kita kerja pejabat. Kita adalah CEO syarikat telekomunikasi. Hebatlah kita ni. Main turun ada driver apa semua. Pakcik cleaner yang duduk dekat kita, dia imam dekat masjid Maghrib Isyak, dia imam dekat masjid yang dekat dengan tempat kerja kita. Kita hari tu habis kerja lambat, kita singgah sembahyang. Pakcik tu main lah, tuan buat apa sini? Dia tahu tu lah, pakcik saya pun tak ada lah. Dia tahu ni ya, pakcik buat apa sini? Dia tahu saya Maghrib Isyak, saya daripada hutang ni, daripada panggil jadi imam. Oh hebat. Okay, tak apa, saya ambil uduk tu. Tuan pengarah ambil uduk, imam ni main pakcik tu. Boleh tak pengarah tu dia main habang kat imam tu? Dia kata, pakcik, dia buat kerja pakcik cleaner ya, duk cuci jamban dengan buang sampah gitu je. Di sini takkan pakcik jadi imam kot. Jadi pakcik ingat ya, satu rakaat jadi imam, dua rakaat lagi belah bagi saya belah. Sebab saya pengarah. Boleh arah ke tu? Tak boleh. Hang tak boleh buat pandai lebih daripada dia. Walaupun hang pengarah, hang duduk belakang, hang tak boleh rukuk lebih daripada dia. Apa jadi pada hang kalau hang rukuk sengaja? Aku pengarah, takkan aku nak ikut pakcik cleaner ni. Apa pasal aku pula? Waladh lam yalid walam yulad, kita rukuk lah. Ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sal himar. Allah tukar kepala hang wahai pengarah, timbalan pengarah, CEO syarikat telekomunikasi, jadi kepala kaldai esok ke akhirat. Saya pengarah, lantak hang pengarah kaldai nama dia. Jadi tukar. Tak boleh lebih daripada tu. Kita tak boleh laju pada dia. Satu rukun tak batal lagi sembahyang jemaah, tapi dua rukun kita lebih. Dia ni lambat sembahyang Alhamdulillah, sujud dulu lah, maka putih kita punya jemaah dengan dia dan sembahyang kita batal. Kita tak lebih daripada dia. Walaupun gaji kita 12,000, gaji kawan tu 1,800 sahaja. Boleh lebih daripada dia? Tak boleh. Apa Islam ajak pada kita? Islam ajak pada kita supaya jangan sombong. Terutama yang sembahyang jemaah, Allah ajak kita. Allahu Akbar. Lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kepala ni kan, kita rasa kita pandai, handsome, kemal, niaga yang tu juta-juta kita punya bisnes apa, TikTok lah apa semua. Niaga, pandai ni tak mana, tang kepala ni lah yang utama kan. Masa kita rukuk, kepala kita duduk kat mana? Sama level dengan pungkuk kawan depan. Okey lagi. Tu kira macam boleh terkawal lagi maruah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mula nak abang, pungkuk hang lebih hebat pada kepala hang. Kepala hang duduk di belakang punggung kawan depan tu. Kalau kawan tu bangkit awal, nama dia wabillahi taufik, dia jatuh atas kepala hang, patah teguk hang. Maknanya hang hebat tak mana pun, letak kepala di bawah sujud. Yang hebat ni bukan hamba. Yang hebat ni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah buang daripada hati kita. Orang yang lazimi sembahyang berjemaah, dia tahu apa benda ada kat dia, pangkat, kuasa dan sebagainya, itu benda biasa, tak ada apa. Ada orang Allah bagi, ada orang Allah ambil balik, ada masa tempoh. Sebab tu masa ada jawatan, jangan sombong, jangan belagak. Saya melihat sendiri salah seorang pemimpin di negeri lah, dia mak negeri lah, once upon a time dulu, dia sebagai satu orang yang tinggi lah jawatan dia.
Saya pernah, habis dia tak ada orang jawatan, saya pergi ceramah di satu tempat, dia ada di situ, dan dia macam satu pakcik yang tak tahu apa semua. Dia duduk sana dengan ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun belah betul. Siapa pun buat tak layan kat dia. Sebab apa? Jadi macam tu. Sebab masa dia pegang jawatan tu, juah tahap kiamat. Oh, belagak tahap Z. Orang semua ni macam sampah, dia ingat. Cakap lebih kurang orang, cakap dia tak ada filter, kowe tak ada, kuku tak ada, bagi kot dan gitu ya. Habis jawatan. Lantikan, kadang lantikan politik. Parti ni naik, hang naik. Parti tak naik, hantar naik. Kerajaan tukar, ada kerajaan tukar. Macam tu lah manusia ni. Maka jangan sombong dengan siapa. Kalau kita baik, tak kira hang parti ke jawatan kerajaan. Kita kalau baik ni tuan-tuan, orang cari kita, orang hormat kita, orang berhenti traffic light, keluar kita main salam dengan kita. Sebab orang tahu kita tu orang yang baik. Kadang Allah uji kita lah. Ada jawatan, pangkat, kekayaan, kuasa ni, sebenarnya jemaah ni dia ajak kita supaya jangan ada sombong dalam diri. Saya pun kadang-kadang Allah uji kak. Tuan-tuan ada kak ujian tuan-tuan? Saya ni ada kak cara ujian cara saya. Baru ni saya pergi satu program tu, program besar lah, forum. Saya sampai tu cuncut dekat nak program tu lah, dan saya dengar dekat situ ada pentas dekat luar. Moderator tu duk mula cakap dah. Dia kata kita dah masih menunggu Ustaz Syafiq dalam perjalanan. Saya dengar lah dia mula cakap tu, maksudnya program nak mula dah. Saya sampai dekat depan, ada rela, abang rela tu duduk jaga situ. Abang rela tu, saya berhenti, saya buka tingkap. Saya kata, saya panel forum, boleh masuk? Dia kata saya, tak boleh, sini mah tak boleh parking, dah penuh lah. Pergi parking kat depan tu, tengok taman dah kosong sini mah. Sini dah penuh, orang parking sini, macam mana orang nak masuk pula? Yang tu pun nak ajak, pergi depan. Saya kena ajak jadi bengong. Faham marah aku pula ni. Okey, tak apa, berfikir rasional, tak marah apa. Saya pun pergi jauh juga lah, parking di situ. Lepas tu penganjur duk telefon, Ustaz kat mana? Saya pun geram lah, WhatsApp kita, kata rela tak bagi parking. Saya tak kata dia marah, dia kata rela tak bagi parking, dia kata penuh situ. Lepas tu dia tu kata, awak dia cakap tu, tak apa, Ustaz pusing main balik, saya tunggu kat depan tu. Saya dah habaq dah kat dia, boleh parking kat situ. Dia WhatsApp lah. Saya kata tak apalah. Saya duduk di kereta tu, saya duduk fikir, aku nak belah ke aku nak pergi program ni? Dia main tau, dia main sombong tu, dia ada agak. Hang marah aku buat apa? Aku tak kena menang dengan hang pun. Aku tolak hang jatuh parik ke apa ke. Duduk di kereta tu, duduk fikir, aku belah sekali, bawa padan muka rela tu. Aku belah rela tu nanti kena maki 8 kilo lah. Duduk fikir fikir. Saya dah ingat di hati kak, mungkin Allah dia hantar dia ni main uji aku kot. Hang duk ingat di hati Syafiq, hanya ingat orang glamour, orang semua apa jumpa hang ustaz aku tu, yang ni benda kecil pun tak boleh sabar ke. Macam rasional balik. Tak apalah, pilah. Saya jalan gitu. Dia main tau, rela tu dia main. Mungkin penganjur tu dah bukan marah, macam telefon kat rela tu kot. Dia main saja, tak dia kata apa. Dia jalan tu, dia main salam lah. Lepas tu saya jalan gitu. Dia kata dia kata apa? Dia kata kami semua belajar tak tinggi, hampa semua belajar tinggi, hampa pandai lah. Sebab gitu. Aku dah move on dengan hang ni, hang nak main marah aku lagi sebab apa? Balik kata gitu. Kau kadang-kadang jadi macam tu Allah uji macam tu pula. Dia level start macam tu pula dia ujian dia. Level tuan-tuan macam tu pula. Saya duduk atas ni pun saya berserabut juga ni. Serabut sebab apa? Sebab benda yang saya cakap ni, saya tak buat, saya jadi susah hati juga. Dia tahan ceramah saya kan, benda yang cakap ceramah tak buat. Tuan-tuan duduk di bawah, risiko tuan-tuan pula mengaji tapi tak amal. Saya risiko cakap tapi tak amal kak. Dia macam-macam. Ada sekali saya pergi forum malam tu dengan satu figure juga, figure TV lah. Dia tahap TV juga. Tapi malam tu saya bawa Wira. Tak bawa Innova tu, bawa Wira kan. Wira depan pakai saya masa tu seorang lagi panel tu dia kata Ustaz masuk dalam masjid sebab ada parking kat Ustaz. Saya pun masuk. Lepas tu adalah parking kat situ kosong. Penceramah satu tempat tu kosong. Saya masuk tu, saya buka tingkap. Muka tak kenal ke, buka tingkap.
Saya kata penceramah, ustaz parking situ. Tak boleh, tu ustaz, dia kata. Saya kata aku ustaz lah, tuan nak suruh aku buat apa, jangan kena panjang lagi. Dia kata tak boleh ustaz, wira mau parking luar, dia kata. Saya keluar parking, tapi situ luar tu orang ramai malam tu, parking jauh juga lah, dalam berapa 200-300 meter je tu lah kot. Makan masa lah kita nak main lintas jalan semua tu. Fikir tak satu lagi fikir, aku nak belah ni. Takkan tak kena ustaz, tak apalah aku hantar kena poster dah kan, banner tu takkan buat ceramah forum kemarin, takkan hari ni keluar. Apa tak ada mesyuarat kan forum hari ni, banner kurang-kurang dah seminggu dah keluar dah. Anda hari tengok lah, takkan tak tahu kot. Muka aku bukan jauh beza, aku pecah rumah. Muka tu juga, muka di banner pakai serban, muka di tak banner tak pakai serban pun. Dia tak bagi, ada suruh pakai luar tu. Fikir kau nak belah ke tak belah, nak belah ke tak belah. Dia kata apalah, sebab orang dah buat program, dah buat banner, dalam tu dah satu figure tahap TV pula lagi. Dia kata alah belagak haram, orang masuk YouTube belagak mampu. Aku masuk TV pun tak belagak. Tapi kadang duk fikir, apa tak ada adab lah dengan orang hamba panggil ni. Tak apalah aku atas nama adab cakap dengan orang lah, tak anggap aku ustaz pun tak apalah. Adab cakap dengan orang tu, apa marah aku. Kalau penuh tak apa cakap, cik pergi depan tu, sebab sini dah penuh. Okey, bila dia cakap elok kita pun boleh terima lah benda tu kan. Saja nak abang sesi luahan perasaan. Tapi dua-dua tu saya tak belah. Tapi ada saya belah sebab tak ada parking. Ada saya belah khutbah Jumaat satu tempat, saya belah sebab tak ada parking. Saya telefon dia tak ambil, saya WhatsApp dia tak angkat. Kereta belakang duk tunggu dia sebab surau tu masa PKP, surau tu lepas flat, orang keluar daripada flat tu. Biasa dia buka foyer tepi kat surau tu, dia pun tak buka. Orang keluar daripada flat tu duk tunggu saya. Saya kalau keluar memang kena pusing, jauh balik tu memang terlepas. Waktu Jumaat tu saya tunggu, telefon tak angkat. Saya dah keluar pusing, dia one way, yang kena pusing balik, main balik tu memang jenuh lah. Time tu dah kat masa azan 1:30, lepas tu dah 1:25, cun-cun saya sampai lah. Kalau hang buka tu boleh masuk. Jadi telefon tak angkat. Orang belakang duk horn dah. Sini tak boleh tunggu lah, memang padat jalan tu, memang tak boleh tunggu. Saya keluar, saya pergi sembahyang masjid lain. Dia telefon, Ustaz kat mana? Kami tunggu. Takkan Ustaz tinggal kami hanya disebabkan parking ya. Macam tu pula aku jadi sebab salah pula bila aku tu. Jadi tu saya belah, satu-satunya saya belah. Lepas tu saya jadi kisah sebab tak belah jadi macam orang tak ada adab pula. Jadi dia antara dilema gitulah. Balik ke kita balik menunjukkan bahawa bersemayam jemaah ni dia buang dia punya sifat sombong kita. Untuk menyatukan arah dan tujuan segala amal usaha dalam kehidupan bagi mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang terdapat dalam perintah berkiblatkan kiblat yang satu. Jelasnya sembahyang jemaah sangat digalakkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi banyaklah sembahyang jemaah ni untuk kita capai benda-benda kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau boleh melazimi, selama mana kita dapat melazimi solat berjemaah, lagi tu bagus. Kan saya bagi tahu kat tuan-tuan, ada dua benda yang kita buat, kita akan dapat hadiah daripada Allah ketika kita tak buat. Ada dua benda amal soleh yang kita buat, Allah akan bagi kat kita pahala penuh walaupun kita tak buat langsung benda tu. Apa dia? Sahihan muqiman. Yang pertama adalah amalan yang kita buat ketika kita sihat. Semayang jemaah ke, baca Quran ke, kita buat baik satu benda yang kita buat baik yang melibatkan tenaga. Kita boleh baca Quran sejuzu, contohnya semayang sunat yang banyak, tapi bila kita sakit kita tak boleh buat benda tu. Dan nombor dua, muqiman ni maknanya masa kita tak pergi berjalan. Bila kita pergi berjalan, maknanya kita semayang jamak dengan qasar. Kadang-kadang kita tak ada buat qabliyah dan ba'diyah sebab kekangan masa. Kita buat takhir, kita buat taqdim, kita buat qasar dan sebagainya. Maka sembahyang kita tu kurang dari segi apa? Allah bagi kita pahala, cuma kita tak buat macam betul macam kita ni. Pahala penuh yang kita nak buat qabliyah, ba'diyah, duduk, wirid, apa semua, banyak benda kita tak dapat.
Maka Nabi SAW sebut dua benda yang hampa selalu buat ketika sahihan muqiman, ketika hampa sihat. Bila kita sakit, duduk kat rumah, tak boleh main sembahyang berjemaah, padahal kita selalu main sembahyang jemaah. Sembahyang kat rumah, Allah bagi pahala 27, full version. Macam orang kerja kerajaan dapat gaji penuh masa PKP. Senang faham betul. PKP dia tak boleh kerja, duduk rumah, tapi tiap bulan gaji masuk. Dia sakit, dia duduk rumah, sembahyang kat rumah. Tapi bila dia sembahyang dekat rumah, pahala 27. Mana Aci? Aci sebab apa? Sebab masa dia sihat, dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Dia hari-hari pergi sembahyang jemaah. Masa saya sakit ni tak boleh Ustaz. Saya dulu baca Quran banyak. Saya duduk hospital jadi serabut saya nak buka Quran, mau baca sikit, lepas tu tengah tidur. Orang pula duk main saat-saat ziarah, saya jadi serabut, tak ada baca Quran. Jangan takut Haji. Haji dapat pahala macam mana Haji baca Quran kat rumah, macam biasa. Selawat 100, 1000, yang tu yang ni, zikir semua tak boleh buat lah, tak sihat. Jangan takut, Allah bagi pahala. Sama macam kita pergi berjalan, tak ada nak wiri, tak ada nak buat satu benda. Semua yang kita buat ketika muqim, ketika kita tak bergerak mana semayang biasa, semua tu pahala Allah akan beri. Termasuk pahala kita main kuliah. Selalu main kuliah, tapi sakit tak boleh main. InsyaAllah pahala ganjaran tu kita tetap akan dapat. Ingat hadis Nabi tu, sahihan muqiman. Sahih tu sihat, muqim tu tak berjalan mana. Kita bermuqim di satu tempat tu, kita dapat pahala. Jadi sembahyang berjemaah ni pahala akan diperolehi oleh seseorang apabila dia main, walaupun dia sakit, dengan rahmat dan ihsan Allah pada umat akhir zaman, Allah bagi juga kepada dia. Hukumnya, menurut huraian ulama rahimahumullah, hukum sembahyang berjemaah bagi sembahyang fardu yang 5 adalah fardu kifayah ke atas orang lelaki berdasarkan hadis yang berikut. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi salah illa qad istahwadha alaihim syaitan fa alaika bil jamaah. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada 3 orang di satu qaryah atau di satu badui, di satu kawasan, tidak didirikan sembahyang berjemaah padanya, maka sesungguhnya mereka ini telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sembahyang berjemaah. Ini menunjukkan bahawa sembahyang jemaah ni dia hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Di Pulau Pinang ni, tuan-tuan kan, kita alhamdulillah lah, kita tak pernah jumpa surau tak ada orang. Tak ada. Paling haprak pun maghrib isyak ada orang. Mungkin Zuhur asal orang pergi kerja kan. Maghrib ni tak ada kuliah pun ada orang. Sembahyang azan, paling busuk-busuk pun ada orang lah. Orang akan buat okey. Tuan-tuan kalau pergi luar, tuan-tuan boleh tengok surau yang tak ada orang. Taman beratus-ratus orang, tapi maghrib tak ada orang, kosong. Bila tuan-tuan tu, tuan-tuan keluar jemaah boleh tengok 40 hari. Saya keluar pergi mana itu, pergi Johor, ada satu lokasi Johor kami pergi. Ya Allah, surau taman tu ada manusia okey je biasa, tapi tak ada orang masuk surau tu. Bila kita azan maghrib boleh teman, itu kata surau ni dah puluh tahun dah tak ada orang ni. Dia pun tak tahu. Jadi saya duk balik rumah mak mentua saya. Dia kata balik rumah mak mentua dia. Saya tak tahu ada surau sini, dia kata. Selalu saya balik, saya tak main surau, saya pergi visit. Dia tahu surau ni tak ada orang jaga ni. Memang kita pergi pun nampak macam dah season lah. Macam orang tak ada, nak kena bersih. Kolah tu bukan kata lumut lah, apa segala binatang kat dalam tu lah. Kena bersih lah, kipas pun kerok-kerok. Tapi mikrofon fungsi, bersih-bersih apa semua tu. Surau-surau macam tu, tetap boleh jumpa banyak. Saya keluar dulu di Branang, kawasan hujung sempadan Selangor tu. Tu bukan satu surau, masjid. Masjid ada orang, seorang, maghrib 2 orang tu. Beruk masuk paper. Beruk, pecah masuk dulu. Saya ingat di hati. Dah tak main, beruk main. Beruk main, masuk pecah apa semua. Orang pun 2 orang, beruk pula main, 2 orang tu pun tak main dah. Dia kata, awak kami takut beruk gigit kepala kami, dia tak main dah. Masjid tu jadi masjid beruk lah. Masjid dikuasai. Beruk main sekali ya, semua alasan tak main-main tu. Dia dah. Tapi di Pulau Pinang ni alhamdulillah, tu once upon a time lah. Mungkin sekarang ni dah ada perubahan. Dah banyak dah, alhamdulillah.
Jadi sembahyang berjemaah kalau tak ada siapa mai, semua kampung tu dosa lah, sebab dia fardu kifayah. Surau kita ni tak ada siapa mai maghrib isyak, waktu apa pun tak azan, seluruh kawasan Masuri ni berdosa. Tapi seorang dua orang mai wakil tak dosa. Tapi fardu kifayah ni selalu kita terjemah apa? Seorang buat, orang lain tak payah. Tuan-tuan cuba bagi macam terjemahan yang lebih refresh sikit. Saya bagi habis bunyi tu. Gaduh dia tak menang. Bila cerita apa tu tadi? Fardu kifayah. Tuan-tuan tukar dia punya penterjemahan baru dia pada tahu. Kan selalu kita kata seorang buat, orang lain tak payah. Sekarang tuan-tuan tukar benda yang sama. Kita ingat macam ni, aku buat, orang lain tak payah. Yang seorang tu kita lah, kita ingat gitu. Bila kita ingat gitu, semua orang akan main sembahyang. Tapi kalau kita dah ingat seorang buat, orang lain tak payah, kita ingat lah, Pak Haji ni pergi ikut, bendahari pergi ikut, Tok Imam pergi ikut, pengurusi pergi ikut, dah lah siapa tak pergi. Kita ingat tukar balik benda yang sama. Aku pergi, orang lain tak payah pun tak apa, biar aku yang selesaikan tanggungjawab fardu kifayah di kalangan masyarakat, supaya semua orang fikir aku tu, maka insya-Allah surau kita akan ramai, masjid kita pun akan ramai. Dalam hadis ini diterangkan bahawa tiap-tiap kampung, sama ada yang terletak dalam bandar atau di luar bandar ataupun yang terpencil jauh, hendaklah penduduknya mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid atau di surau. Sekalipun mereka hanya seramai 3 orang sahaja daripada kaum lelaki, kerana amalan berjemaah sama ada dalam bidang mengerjakan amal ibadat atau bidang lain dalam kehidupan yang lain, lebih baik daripada sikap memencilkan diri. Tuan-tuan kalau tengok kita baca Fatihah pun jenis ramai-ramai tu, iyyaka na'budu, kita tak kata iyyaka a'budu, iyyaka na'budu, maknanya kami sembah. Islam ni dia tak suka kita jenis hidup seorang-seorang macam tu, tak bermasyarakat dengan orang. Ada dulu kalau tuan-tuan tengok, dia tak suka tetamu pergi rumah dia tulis kat situ, siapa pun tidak dibenarkan hadir kat rumah aku, dia buat kat situ. Maksudnya siapa jangan pergi rumah dia punya kira begitu. Rumah tak canggih pun, rumah macam ayam dia, tapi dia tak suka orang ganggu. Macam tu Islam dia tak suka macam tu. Islam kita suka bergaul dengan orang, bermasyarakat dengan orang. Sebab Nabi SAW dia jenis tu, dia jenis bukan duduk rumah seorang-seorang. Dia jenis bergaul, bermasyarakat. Dan Islam ajak kita, tak ada satu Nabi yang Allah Ta'ala hantar mai jadi perangai duduk seorang-seorang gitu. Nabi Ayub AS, ya, dia sakit, keadaan kesihatan, itu je. Hal lain semua kita tengok memang kerja dakwah, jalan, buat usaha Islam, bawa orang ke arah agama, selamat daripada tauhid dan akidah yang betul apa semua. Macam tu. Jadi Islam dia tak ajak kita jenis duduk seorang-seorang, tak mau kawan orang, tu tak boleh. Tak banyaklah kes begitu. Saya tengok tuan-tuan hak main sembahyang jemaah ni Allah pelihara. 2 situasi saya beritahu. Satu situasi, ada seorang dia suka buat satu benda yang kecil je. Apa dia? Dia pergi kerja, dia suka bagi salam kat pagar. Pergi kerja, hari-hari dia bagi salam kat pagar, bagi salam kat pagar, bagi salam kat pagar. Ada satu hari dia tersangkut dalam mesin, macam mana ke pintu tertutup. Orang pun tak tahu, kata dia orang tertutup dah, kedai semua orang balik dia dalam tu lah. Telefon tak dapat, tinggal kat luar, macam mana apa, sangkut. Malam pukul 12, pukul 1, pukul 2 dah bapak dia main, bawa dengan polis semua. Pak Gai kata, aku rasa lah perempuan ni ada dalam. Macam mana hantar? Aku rasa sebab dia ni tak pernah tinggal bagi macam greeting kat aku lah, selamat pagi lah, assalamualaikum lah, apa pakcik sihat ke apa. Dia selalu macam tu. Bila dia jalan keluar kat aku, dia mesti cakap gitu. Tadi dia masuk, dia cakap aku, tapi dia balik, dia tak babai. Aku tak nampak dia babai kat aku. Dia masuk dalam, bawa bos apa semua, buka kunci pintu apa semua, rupanya dia dalam. Adalah bilik apa dia macam pengsan tu, udara tak cukup ke apa tu. Maknanya kena kecil tapi dia tolong. Satu lagi saya nak beritahu isu kita ni sembahyang jemaah. Dia suami isteri tak ada, meninggal dah, anak-anak duduk di luar, dia seorang dulu, tapi dia lazimi solat jemaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, hari-hari dia main. Subuh dia tak main hari tu. Jemaah tu, mana Pak Ji kita main berita? Tidur ni, lena tu, okey tak apa. Zuhur tak main. Hai, dia bilang kata, hai,
Zohor tak main ni, peserta ni 3-4 orang pi start motor, pi rumah dia, Assalamualaikum, tak jawab, kipas buka, pi kot tingkap, pi kot dapur, pi kot dok ria tu, pintu tandas tutup, pintu air buka. Haji telefon anak dia Kuala Lumpur, telefon anak dia kata, bapak tak kata apa, saya tak telefon bapak pagi ni, ada apa pakcik kat rumah? Tak apa saya kami tengok, izin lah kami nak pecah masuk ni. Tak apa pakcik masuk anak dia bagi line clear. Mereka terjang masuk, rupanya bapak dia pergi tandas sembahyang subuh, pergi tandas, buka wudu, dah ambil pergi tandas semua, nak ambil wudu, stroke dalam tandas, jatuh, tangan tu macam ni lah, pergi tandas terbuka, nak bangkit tak boleh lah, duduk macam tu, duduk keras gitu. Mereka pergi masuk dalam tu, lepas tu mereka ketuk tandas, Haji ada orang dalam kau, dia ketuk bunyi gitu lah, ada mana dia boleh bunyi lah. Mereka duduk dengar, pecah pintu tandas, duduk situ, biru dah muka semua, rendam layar 4-5-6 jam. Apa yang tolong dia? Kelaziman dia menghadiri sembahyang berjemaah bantu dia. Sebab orang tahu dia ini kalau tak main memang saja, sebab dia ada benda dia tak main. Zohor tak main, geng-geng masjid pergi cari dia, jumpa dia. Ada isu? Ada dah isu 3 hari, dah seminggu dah berulat bawa orang jumpa. Ada? Dia jenis tak kawan orang, tak tahu apa jadi ke orang, baru duduk di rumah seorang gitu je. Isteri tak ada, keluarga tak ada, dia diam tu. Jiran pun tak bercampur. Jiran anak-anak kecil bagi salam, apa tengok tu, gigit pun tahu. Budak 2 tahun dia nak gigit. Mana orang gila tak tahu. Orang pun takut tengok dia. Tengok orang pakcik ni mana pun tak berani. Bagi pakcik tu tak ada, dia pun seronok. Tapi dah seminggu duduk bau. Apa ni busuk ni? Tengok tikus mati ke apa, 3-4 hari cari tak ada. Bau makin lama makin rancak lah. Telefon polis lah. Polis mayat pecah pintu, tengok berulat dah mayat. Betul kawan orang. Jangan tak bermasyarakat dengan orang. Kawan dengan orang selalu. Jemaah ni dia ajak, Islam ni dia ajak kita banyak benda. Dia senang macam ni sahabat tuan-tuan. Islam kata apa kita ikut senang lah. Hikmah tu dia main sekali, dia main belakang-belakang. Kita tak tahu hikmah dia pun tak apa. Kita buat je. Tengok tuan-tuan, benda kecil Nabi ajak kita. Jumpa orang bagi salam. Walaupun dia ada jawatan pangkat yang besar, dia pejabat dia jumpa Pak Gad, dia bagi salam. Benda tu kecil je, tapi dia menyelamatkan nyawa dia daripada satu musibah yang besar. Sebab Pak Gad tu ingat tak bagi salam. Macam tu lah. Apa yang Islam ajak kita ikut, tutup mata ikut je. Butakan mata, pekakkan telinga. Untuk apa yang Islam ajak, blok otak kita pun blok. Islam suruh buat macam ni ke? Ikut je, buat tak tahu lah. Sebab apa kena sembahyang 1 hari 5 kali? Ikut je lah. Bila kita akan tahu semua hikmah ni? Di akhirat esok. Di akhirat esok, nanti Allah tunjuk kita, beritahu, patut sembahyang subuh 2. Patut Ramadan saja Tuhan suruh puasa. Patut kita tawaf tu. Semua benda tu kita baru tu. Situ tak apalah. Kita dah buat. Kalau tu baru tak buat, kena sembahyang. Tu kena tabur lah. Tu bukan tu Z nama dia. Z tu memang berkeras gitu. Jadi gitu. Baik. Kita pergi. Apa lagi? Dalam hadis ini juga ditegaskan bahawa sikap memencilkan diri bukan sahaja merugikan, bahkan orang-orang yang bersikap demikian mudah dikuasai syaitan dengan hasutannya. Macam tu lah. Bila kita berseorangan, syaitan dia cepat dikuasai kita. Tapi bila kita duduk ramai-ramai ni, jarang orang buat jahat. Biasa orang buat jahat ni bila berseorangan dia senang buat jahat. Kambing pun kalau dia duduk seekor asing, serigala dia senang tangkap dia. Tapi bila dia duduk satu kumpulan, dia payah. Kita tengok National Geographic, kalau seladang, kalau binatang macam kerbau besar tu, kalau dia melintas sungai, boya ni dia tak tahu makan siapa. Ramai jalan tu, dia tunggu siapa? Dia tunggu haklah sekali dia jalan seorang tu. Kalau dia jalan dalam kumpulan dia tak tahu kaki mana. Tapi dia duduk ujung dan jalan seorang tu, ni kena kita belagak orang ni. Sebab tak ada orang, yang ni lauk aku, Allah membarik lana dia makan. Tapi kalau ramai, dia tak kacau. Syaitan macam ni. Masa kita duduk ramai-ramai ni, kita baik kita nak tahu kita ni baik tak baik, masuk seorang-seorang. Masuk ramai-ramai, bagus telefon kita apa, tazkirah, ceramah ustaz semua bagus masa duduk seorang-seorang tu, tengok kita punya history Google search apa. Tentu lah tahu. Syaitan kalau kita main sembahyang jemaah, dia tak berani kacau kita. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, sembahyang seorang-seorang pun sembahyang macam tu tuan. Allahu Akbar, Assalamualaikum.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Waladhalin. Amin tu on the way turun lah. Terus surah mah malam sikit tak ada pasal je surah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Allahu akbar. Doa Palestin Palestin aku nak tidur apa subuh. Dia tidur tu Assalamualaikum Waalaikumsalam, lepas je dah kedebum lompat balik. Wiri doa tasbih apa tak ada. Tu jenis orang lah sembahyang tu. Tapi kalau sembahyang berjemaah, walaupun tu imam tu ada kerja nak pergi airport dan sebagainya, dia akan sembahyang ringkas, tapi dia tak akan hilang tamakninah dia. Dia sembahyang elok. Assalamualaikum, doa ringkas. Tak tuan-tuan, kita wirid pendek sikit sebab saya nak ambil anak saya kat airport hari ni. Tak apa, tak ada masalah. Jangan kalau sembahyang seorang, kita sembahyang laju sangat, dia hilang nilai sembahyang tu. Okey, nanti kita jumpa beberapa hukum hakam untuk sembahyang berjemaah. Lepas tu kita ada bilangan sidang jemaah, hubungan makmum dengan imam. Lepas tu adalah beberapa benda berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Nanti kita bincang insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Inna insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.